Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kedatangan tuan-tuan, masya-Allah, dan Allah terima duduk tuan-tuan. Jadi sebelum Maulana datang, kita dengar sedikit ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesan daripada kalam Allah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, masya-Allah, dah banyak baca hadis, dah lalui daratul hadis, dah baca banyak kitab hadis. Dan maksud daripada ta'lim sebagaimana yang kita dengar, bagaimana kita dapat mendengar kalam Allah, kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam berulang kali sehingga menimbulkan keyakinan dalam hati kita yang mendorong kepada amal. Kita mendengar berulang kali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang kali sehingga menimbulkan keyakinan dalam hati yang mendorong kepada amal. Ya, Masya Allah, kita semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beri taufik pada kita untuk kita dapat amal, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah thayyibah. Iman. Makna iman dari segi bahasa ialah menerima dengan penuh yakin penyampaian seseorang yang tertentu kerana kepercayaan terhadapnya. Sementara dalam istilah agama pula, makna iman ialah menerima dengan yakin perkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melihat dengan mata sendiri, semata-mata kerana mempercayai baginda sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Quran, qala Allah Ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah kami telah utuskan sebelum kamu mana-mana rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tidak ada yang layak disembah selain daripada aku, maka beribadatlah hanya kepada aku. Al-Anbiya ayat 25. Wa qala ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Al-Anfal ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang apabila nama Allah Subhanahu wa taala disebut, hati mereka menggeletar ketakutan, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka ayat-ayat itu menambahkan kekuatan iman mereka, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka. Wa qala ta'ala, fa ammal ladzina amanu billahi wa 'atasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Pada bahagian yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan telah berpegang teguh dengannya, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan kurnia-Nya, dan akan memberi kepada mereka petunjuk kepada jalan yang lurus, yakni yang terus sampai kepadanya apabila sahaja mereka memerlukan petunjuk, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk kepada mereka. An-Nisa ayat 175. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan memasuki syurga kecuali mereka yang enggan.
Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan, yakni memasuki syurga? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mentaati aku, dia akan memasuki syurga, dan sesiapa yang mengingkari aku, maka sesungguhnya dialah orang yang enggan untuk masuk syurga. Riwayat Imam Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan memasuki syurga kecuali mereka yang enggan. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan memasuki syurga? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mentaati aku, dia akan memasuki syurga, dan sesiapa yang mengingkari aku, maka sesungguhnya dialah orang yang enggan masuk syurga. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Rawahu al-Baghawi fi syarh sunnah. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Rawahu al-Baghawi fi syarh sunnah. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang kamu selagi keinginan nafsunya tidak mengikut agama yang saya bawa. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang kamu selagi keinginan nafsunya tidak mengikut agama yang saya bawa. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, in qadarta an tusbiha wa tumsiya laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Thumma qala li, ya bunayya, wa dhalika min sunnati, wa man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, in qadarta an tusbiha wa tumsiya laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Thumma qala li, ya bunayya, wa dhalika min sunnati, wa man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rawahu Tirmidzi. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada saya, wahai anakku, jika kamu mampu berpagi dan berpetang, yakni setiap waktu, dalam keadaan hati kamu tidak merasa benci sedikit pun terhadap sesiapa, maka hendaklah kamu lakukan demikian. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, wahai anakku, demikian itu ialah sunnahku. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku sesungguhnya dia mencintaiku, dan sesiapa yang mencintaiku akan bersama denganku di dalam syurga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada saya, wahai anakku, jika kamu mampu berpagi dan berpetang setiap waktu, dalam keadaan hati kamu tidak merasa benci sedikit pun terhadap sesiapa, maka hendaklah kamu lakukan demikian. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, wahai anakku, demikian itu ialah sunnahku. Sesiapa yang menghidupkan sunnahku sesungguhnya dia mencintaiku, dan sesiapa yang mencintaiku akan bersama denganku di dalam syurga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu thalathatu atlathin, at-tahuru thuluthun, war-ruku'u thuluthun, was-sujudu thuluthun, faman addaha bihaqqiha qubilat minhu wa qubila minhu sa'iru 'amalihi, wa man ruddat 'alaihi salatuhu rudda 'alaihi sa'iru 'amalihi. Rawahu al-Bazzar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu thalathatu atlathin, at-tahuru thuluthun, war-ruku'u thuluthun, was-sujudu thuluthun, faman addaha bihaqqiha qubilat minhu wa qubila minhu sa'iru 'amalihi, wa man ruddat 'alaihi salatuhu rudda 'alaihi sa'iru 'amalihi. Rawahu al-Bazzar.
Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat terbagi kepada 3 bahagian, yakni ganjaran solat yang sempurna akan didapati dengan menyempurnakan 3 bahagian dalam solat. Suci, yakni daripada sebarang najis dan hadas, iaitu ialah 1/3, rukuk ialah 1/3, dan sujud ialah 1/3. Sesiapa yang menyempurnakan hak-hak solat, maka solatnya itu akan diterima dan semua amalannya yang lain juga akan diterima. Sesiapa yang solatnya ditolak, yakni kerana tidak menunaikan dengan betul, maka semua amalannya yang lain juga akan ditolak. Hadis riwayat Imam Bazzar. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat terbagi kepada 3 bahagian, yakni ganjaran solat yang sempurna akan didapati dengan menyempurnakan 3 bahagian dalam solat. Suci, yakni daripada sebarang najis dan hadas, ialah 1/3, rukuk ialah 1/3, dan sujud ialah 1/3. Sesiapa yang menyempurnakan hak-hak solat, maka solatnya itu akan diterima dan semua amalannya yang lain juga akan diterima. Sesiapa yang solatnya ditolak kerana tidak menunaikannya dengan betul, maka semua amalannya yang lain akan juga ditolak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'asr fa basara bi rajulin yusalli fa qala ya fulan ittaqillah ahsin salatak atarawna anni la arakum illa la ara min khalfi kama ara min bayni yadayya ahsinu salatakum wa atimu ruku'akum wa sujudakum. Rawahu Ibnu Khuzaimah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'asr fa basara bi rajulin yusalli fa qala ya fulanu ittaqillah ahsin salatak atarawna anni la arakum inni la ara min khalfi kama ara min bayni yadayya wa ahsinu salatakum wa atimu ruku'akum wa sujudakum. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengimami kami dalam solat asar, maka baginda sallallahu alaihi wasallam nampak seorang lelaki yang sedang bersolat, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai fulan, takutilah Allah, perelokkanlah solat kamu. Adakah kamu beranggapan bahawa aku tidak nampak kamu? Sesungguhnya aku nampak dari belakang sebagaimana aku nampak dari hadapan. Perelokkanlah solat kamu dan sempurnakanlah rukuk dan sujud kamu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengimami kami dalam solat asar, maka baginda sallallahu alaihi wasallam nampak seorang lelaki yang sedang bersolat, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai fulan, takutlah Allah, perelokkanlah solat kamu. Adakah kamu beranggapan bahawa aku tidak nampak kamu? Sesungguhnya aku nampak dari belakang sebagaimana aku nampak dari hadapan. Perelokkanlah solat kamu dan sempurnakanlah rukuk dan sujud kamu. Keterangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat melihat dari belakang merupakan salah satu mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Musa, law ra'aitani wa ana astami'u qira'ataka al-barihah laqad utita mizmaran min mazamir ali Dawud. Rawahu Muslim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Musa, law ra'aitani wa ana astami'u qira'ataka al-barihah laqad utita mizmaran min mazamir ali Dawud. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semalam jika kamu nampak aku semasa aku mendengar bacaanmu dengan penuh perhatian, yakni pasti kamu akan gembira. Kamu telah mendapat sebahagian daripada kemerduan suara Daud alaihi salam. Hadis riwayat Imam Muslim. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, semalam jika kamu nampak aku semasa aku mendengar bacaanmu dengan penuh perhatian, yakni pasti kamu akan gembira. Kamu telah mendapat sebahagian daripada kemerduan suara Daud alaihi salam. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
yuqalu ya'ni li sahibil Quran iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha, rawahu Tirmidzi. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu ya'ni li sahibil Quran iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha, rawahu Tirmidzi. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat akan diseru kepada ahli Al-Quran, teruslah membaca Al-Quran dan naiklah tingkat-tingkat syurga, bacalah dengan tertil sebagaimana di dunia kamu telah membaca dengan tertil. Maqam kamu ialah pada ketinggian yang kamu sampai semasa membaca ayat yang terakhir. Ini tuan-tuan rahmati Allah, semoga Allah bagi taufik pada kita untuk dapat ambil i'tibar amalkan dan sampaikan. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Selepas Maulana membaca khutbah masnun dan 2 potong ayat Al-Quran, kata beliau, segala syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih di kalangan sekalian umat manusia dan telah menjadikan kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam, umat yang kedatangannya merupakan umat yang terakhir, tetapi dalam mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala, merupakan umat yang pertama. Sebagaimana satu mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan syurga ke atas semua anbiya melainkan setelah aku memasukinya, dan diharamkan syurga ke atas semua umat sehingga dimasuki di umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita di kalangan manusia-manusia yang ramai. Huwajtabakum, dialah yang telah memilih kamu. Ini satu kemuliaan dan ketinggian yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di kalangan sekalian umat, di kalangan sekalian manusia, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ianya merupakan satu syaraf, satu kemuliaan, satu pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata atas panggilan yang kita dapat sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil umat itu sendiri sebagai satu syaraf, satu kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana umat-umat yang terdahulu di dalam Al-Quran tidak disebut atas nama umat. Mereka dipanggil kaum, mereka dipanggil hawariyin, yang bersama-sama dengan nabi mereka, yang beriman dengan nabi mereka. Nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka, diingatkan mereka, disebut mereka sebagai kaum. Tetapi umat baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka dipanggil sebagai umat. Inilah satu kemuliaan kepada kita, satu ketinggian yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Muttabi'i Nabi, orang-orang yang mengikut Nabi, yang beriman dengan Nabi di kalangan umat ini sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam, merupakan satu kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan juga kerana tanggungjawab kenabian yang dipertanggungjawabkan kepada mereka, menjadikan mereka umat yang mulia, umat yang terbaik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu ialah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk faedah sekalian manusia,
kamu menyeru kepada ma'ruf dan mencegah daripada munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani dalam semua amal, iman adalah syarat. Sebagaimana satu orang dia salah tanpa iman, salahnya tidak berguna. Satu orang berpuasa tanpa iman, dia tak berguna. Apa sahaja amalan, iman adalah syarat. Satu orang tilawat Al-Quran tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tilawat Al-Qurannya tidak memberi faedah kepadanya. Begitu juga dakwah, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar, juga syarat dia wa tu'minuna billah, bahwa kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah bermakna seseorang yang menyibukkan dirinya dengan amar ma'ruf nahi mungkar dengan dakwah bahawa iman tidak perlu. Bahkan perlu. Iman adalah satu perkara yang asas, yang diperlukan di mana-mana sahaja sebagai seorang Islam yang sejati. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat penerimaan sesuatu amalan itu ada 3. Pertama, bahawa seseorang mestilah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan cara baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa sahaja amalan sekiranya bukan dengan cara baginda sallallahu alaihi wasallam, ianya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, keikhlasan, semata-mata untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarat untuk penerimaan amal. Tuan-tuan tahu dah lalui hadis mengenai musii'us salah. Seorang Nabi berada di Masjid Nabawi. Seorang masuk dan dia sembahyang. Nabi melihatnya. Setelah dia memberi salam, selesai salatnya, dia datang kepada Nabi memanggilnya, dan Nabi SAW bersabda, "Salli fa innaka lam tusalli." Sembahyang lagi, sesungguhnya kamu tak sembahyang. Dia pergi kali yang kedua, dia sembahyang sebagaimana dia sembahyang tadi, dia solat tadi. Setelah selesai solatnya, dia datang, Nabi kata, "Salli fa innaka lam tusalli." Pergi sembahyang lagi, sesungguhnya kamu tak sembahyang lagi, belum sembahyang lagi. Setelah kali ketiga pun begitu juga, Nabi SAW bersabda. Kemudian selepas itu dia kata, "Alimni ya Rasulullah, ajarkanlah saya wahai Rasulullah untuk sembahyang, karena aku tidak tahu selain daripada ini cara dia. Inilah yang aku tahu. La ahsinu ghaira hadha, aku tak tahu lain daripada ini. Nah, alimni kaifa usalli, ajarkan aku bagaimana aku harus sembahyang." Nabi SAW ajarkan bagaimana nak sembahyang, sehingga Nabi SAW sendiri dalam salatnya, bahawa Nabi salat apabila rukuk, itma'anna fi rukuk. Apabila baginda SAW i'tadala, yani i'tidal, berdiri tegak, hatta itma'anna fi qiyamih, sehingga dia tamakninah di dalam qiyamnya. Begitu juga sujudnya dengan tamakninahnya. Sahabat tadi tuan-tuan yang mulia, bukanlah dia ni mengubah tertib sembahyang, ataupun dia tidak rukuk, ataupun dia tidak sujud ke, ataupun dia tidak duduk tahiyat ke. Bahkan dia lakukan segala-galanya, tetapi apabila tidak menepati cara baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam menafikan amalannya tersebut. Fa innaka lam tusalli, kamu tak sembahyang, walaupun pada zahirnya dia telah menunaikan rukun-rukun sembahyang. Kerana ketidaksempurnaannya dalam ittiba', maka amalan tersebut dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah amalan tidak wujud, tidak ada. Dan begitulah tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam segala amalan perlu ada cara baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila Nabi selesai bersolat dengan sempurna, dengan tertib, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli."
sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Jadi dalam amalan ini, iman adalah perkara yang pertama, yang paling utama, yang dengannya menjadi sebab untuk diterima akan amalan-amalan kita dan juga umat. Yang kedua ialah ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tuan-tuan yang mulia, iman yang dituntut daripada kita seumpama iman para sahabat radhiyallahu anhum. Kerana iman bukan sahaja semata-mata iman, perkataan iman, tetapi hakikat iman yang masuk dalam hati. Kalau sekadar mengucap dua kalimah syahadah, tuan-tuan yang mulia, orang-orang munafik pun mengucap dua kalimah syahadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berkenaan orang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Mereka datang, apabila datang orang munafik kepada kamu, mereka kata kami nak saja engkau Rasulullah. yakni perkataan mulut mereka, tapi hati mereka tidak. Allah pun kata aku pun tahu bahawa engkau memang Rasul Allah, tetapi Allah naik saksi orang munafikin ini mendustakan kerana percakapan mulut mereka tidak mutabakah dengan apa yang ada di dalam hati. Hati mereka mengkufuri baginda sallallahu alaihi wasallam, mulut mereka mengucap dua kalimah syahadah, buat penyaksian terhadap kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu tuan-tuan yang mulia, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain, iman yang dituntut, yang perlu kita dan semua umat usahakan sebagaimana iman para sahabat radhiyallahu anhum, dan dengan ittiba' yang sempurna, dengan keikhlasan yang sempurna, barulah Allah Subhanahu wa taala akan mengiktiraf sesuatu amalan yang ianya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, di kalangan sekalian umat, di kalangan umat manusia, umat baginda sallallahu alaihi wasallam ialah umat pilihan. Dan di kalangan umat baginda sallallahu alaihi wasallam pula, tuan-tuan, ialah segolongan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada tuan-tuan ilmu agama. Tuan-tuan adalah akhasul khawas, orang yang khusus di kalangan orang yang khusus-khusus. Dan tuan-tuanlah misdaq, tempat jatuhnya firman Allah Subhanahu wa taala, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Nescaya tak sama. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang takut akan Allah Subhanahu wa taala ialah hamba-hamba yang alim. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tanggungjawab dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut bahawa umat ini sebagai niabatul rasul, mereka niabah daripada tanggungjawab kerja kenabian, menyambung kerja kenabian, menyampaikan ilmu kenabian, dan juga disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, sebagai waris kepada anbiya alaihi salatu wassalam. Dan pewarisan ini, niabatan yang kita terima ini ialah bukan sekadar satu perkataan, satu nama, tetapi ianya berserta dengan satu tanggungjawab yang kita harus berusaha membawanya dalam kehidupan kita, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, daripada zahir kita,
daripada keterampilan kita, dan begitu juga zahirnya dan batinnya ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kehidupan kita, makannya, minumnya, geraknya kita, diamnya kita, berjalannya kita, mirip kepada cara kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya alim ulama di kalangan umat ini membawa seluruh kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka daripada hujung rambut sampai hujung kaki, dan nur cahaya kenabian akan terpancar daripada mereka, ataupun Maulana sebut jalak ni satu nur, dhau yang terpancar, yang akan menerangi umat ini dan menyebabkan manusia akan ada keinginan untuk bertanya kepada kita sesuatu daripada agama, daripada ilmu agama. Seumpama kilat bila menyabung di malam yang gelap gelita, kilat menyabung, cahaya kilat yang memancar ke menerangi, memancar. Begitulah seorang ulama, seorang alim atau umat ini apabila membawa kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka, nur kenabian akan terpancar daripada mereka. Mereka akan menjadi sebab hidayah, sebab manusia dapat petunjuk, manusia dapat bimbingan. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, bagaimana apabila yakin mereka, batin mereka terbentuk, keyakinan mereka terhadap ayat-ayat Allah dan kedudukan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sekiranya dalam kehidupan kita, kita dapat ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul ittiba', di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan, mengurniakan kedudukan yang tinggi, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, satu kedudukan yang tinggi, yang agung di sisi Allah, Raja yang maha berkuasa. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan mereka-mereka yang mengikut cara perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita harus lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, Al-Quran telah mengesani mereka. Ilmu agama yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ialah datang, dia punya mambaknya, tempat terpancarnya, tempat terbitnya atau mambatnya, tempat tumbuhnya, datang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada melalui Jibril alaihi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan disampaikan kepada kita di dalam bentuk Al-Quran. Ada juga nyata mafhum daripada Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tuan-tuan namakan hadis qudsi. Dan juga ada hadis-hadis nabawi yang bukan baginda tuturkan daripada hawa nafsunya, bahkan satu bentuk wahyi datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya begitu mulia, Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita, yang dengannya kalau kita lihat kesannya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka terkesan dengan ayat-ayat Allah, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang mafhumnya, syayyabatni hudun wa akhawatuha, telah menyebabkan aku beruban oleh surah Hud dan saudara-saudaranya. yakni apa yang ada di dalam kisah surah Hud, bagaimana azab-azab telah datang kepada umat yang mengingkari Nabi mereka, menyebabkan Nabi SAW beruban, fikir, risau, takut. Kita juga baca surah Hud, berkali-kali kita khatamkan surah Hud, bahkan kita khatamkan seluruh Al-Quran, tapi adakah kesannya itu datang pada kita?
Mengapa tuan-tuan yang mulia? Kerana kita membaca Al-Quran tanpa kerisauan yang kita letakkan dalam hati kita terhadap diri kita dan juga kepada umat sekalian. Dan satu kisah yang lain, Salman Farisi radhiyallahu anhu, dia berada di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam, inna jahannama wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in, bahawa sesungguhnya neraka jahanam ialah tempat janji kamu sekalian. Makna secara umum, satu tempat yang pasti manusia tu akan lalui. Dan dia mendengar sahaja ayat tersebut, dia meletakkan kedua-dua tangan di atas kepalanya, menjerit dan keluar daripada masjid. Dan Nabi SAW apabila duduk di Masjid Nabawi, sahabat-sahabat datang dan Nabi menyampaikan kepada mereka hadis-hadisnya, nasihat-nasihatnya yang menjadi ahadis Nabi SAW. Kalau ada ayat-ayat diturunkan, baginda akan bacakan ayat-ayat kepada mereka. Dan 3 hari Salman radhiyallahu anhu tak nampak. Dia merupakan sahabat yang qarib dengan Nabi SAW, yang sentiasa berada di majlis Nabi SAW. Dan Nabi tertanya bahawa tidak hadirnya dia sedikit sebanyak menyedihkan baginda SAW. Mana pergi Salman Farisi? Cari di kota Pekan Madinah yang kecil tu, tak ada. Tengok di rumah pun tak ada. Cari sana sini, tak ada. Sehingga Nabi yang mengutuskan Ali radhiyallahu anhu dan seorang lagi sahabat cari sampai keluar kawasan-kawasan padang pasir. Dan kadang-kadang mereka jumpa penggembala kambing, mereka tanya, ada nampak ada orang begini-begini? Salman Farisi radhiyallahu anhu, dia orang Farsi, orang Iran. Jadi mudah nak kenal sebab dia yang i'tibar kepada orang Arab ni dia ajam. Jadi dia tak serupa dengan orang Arab tempatan yang ada pada masa tersebut. Jadi bila ditanya orang yang begini-begini mudah dikenali. Dia kata orang begini, dia kata ada ujung sana. Di tengah padang sana dia dah duduk menangis bersujud. Menangis bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala 3 hari dah. Semayang semua buat, tapi maknanya sibuk diri dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi jumpa. Ini keadaan para sahabat radhiyallahu anhu. Kita pun baca inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Kita pun baca. Tapi berapa kali kita lalu ayat tersebut, perasan pun tidak. Kita dah lalu dengan ayat tersebut. Jadi tuan-tuan yang mulia, inilah keadaan sebenarnya hati kita dah mula membatu. Summa qasat qulubuhum. Hati itu dah jadi keras. Yang mana mungkin lebih keras daripada batu. Kalau batu tu ada juga kadang-kadang dia ni pecah jatuh. Ada pula batu yang dia daripada batu tu dia keluar meleleh juga air. Ada juga yang batu tu kerana takut Allah tu dia gugur. Tapi hati kita tuan-tuan yang mulia tak terkesan dengan ayat-ayat Allah, tak terkesan dengan ahadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kita dengan ilmu agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril alaihi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan telah sampai kepada kita. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maksiat berlaku di hadapan kita, tetapi sedikit pun tidak rasa risau dan sedih dalam hati kita. Berapa banyak saudara-saudara kita, kawan-kawan kita meninggalkan solat, sedangkan datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai wa'id ataupun amaran terhadap mereka meninggalkan solat walaupun mereka mengqadanya di waktu yang lain. Dia akan berada satu hukuk di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibilang dikira hukumnya menjadi seseorang satu sembahyang, satu solat yang dilalaikan menyebabkan seseorang akan berada 28 juta tahun di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
masa yang begitu panjang. Dan kalau meninggalkan salah sama sekali, bagaimana keadaan mereka? Lebih lama akan berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesedihan, kerisauan tidak ada dalam hati kita. Kalaupun kita lihat haiwan sekalipun, kalaulah anaknya jatuh dalam api, haiwan, dan yang disebut tadi umpama seekor anjing pun, kalau dah lihat anak dia jatuh dalam api, dia akan datang berlari, walaupun dia tak boleh buat apa-apa, tak boleh nak angkat, tak boleh nak tolong, tapi dia juga, kita nampak dia akan menyala, dia akan menangis. Apa yang dia mampu buat? Kerana keturunan dia telah jatuh dalam api. Tetapi tuan-tuan yang mulia, bagaimana kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga asal akhasul khawas, dan tidak ada rasa sedih, risau terhadap manusia-manusia yang tidak menunaikan solat, dan juga ada amalan-amalan yang lain manusia telah tinggalkan. Ini perkara inilah kita harus risau. Kerana tuan-tuan yang mulia, kita tidak mengambil kerisauan yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam, kerisauan yang ada dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sukakan ataupun beza, ini yang akhir, yang tengah tu wallahu alam. Jadi tuan-tuan yang mulia, berbeza di antara kita dan para sahabat radhiyallahu anhum, bahawa para sahabat radhiyallahu anhum, mereka satu, mereka amat menghargai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beza di antara sahabat ni dua perkara, beza sahabat dengan kita. Pertama, mereka amat menghargai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu lebih berharga daripada diri mereka, bahkan lebih berharga daripada nyawa mereka. Untuk sunnah Nabi, untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sanggup buat apa sahaja. Sebagaimana datang di dalam asar, dua orang sahabat, mereka berada di satu majlis, orang-orang besar, majlis resmi kerajaan, sebagai tetamu. Mereka dilayan, dan biasanya di istana-istana, di tempat-tempat khas resmi pemerintah, dia menyediakan orang yang khusus untuk melayan tetamu, dan dia sentiasa bersama dengan mereka, menyempurnakan keperluan mereka, makan minum mereka. Dan mereka makan secara sunnahnya, beralas, bersafrah. Bila makan, ada makanan jatuh, dan sahabat ni ambil makan makanan yang terjatuh di atas safrah. Kemudian orang khidmat kepada pihak pemerintah memberitahu kepada dia bahawa tempat ini merupakan tempat raja kami menerima tetamu-tetamunya, dan saya telah menerima, saya adalah orang yang khusus sentiasa bersama dengan mereka, melayan mereka, dan saya lihat bahawa tidak ada tetamu yang pernah saya terima yang akhlaknya sebaik kamu, dengan sifat rendah dirinya, tawaduk yang ada, tidak ada seumpama kamu. Semua okey, bagus. Cuma satu perkara, dia kata, janganlah dengan sebab yang sikit, yang kecil ini menyebabkan kamu dipandang rendah oleh raja. Iaitu, kamu apabila makanan yang jatuh daripada talam tu, jatuh daripada tempat makan kamu di atas safrah, kamu kutip balik makan. Ini perkara yang nampak aib. Kami tak pernah kurang makan minum, makanlah sebanyak mana. Hak jatuh tu tak payah kutip pun, banyak lagi nak makan. Dia terus bila dengar saja satu
macam seolah-olah penghinaan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seumpama terus dia bersemangat, berapi. Dia kata, atruku sunnata habibi lihaula'i humaqa. Apakah harus aku meninggalkan sunnah kekasih aku kerana mereka-mereka yang bodoh ni? Ini begitu cinta dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mengira tempat, tanpa mengira keadaan, dan mereka mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kata beliau, malangnya kita umat ini merasa malu untuk amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitalah orang yang menyembelih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kita sendiri, dan orang yang sama dia datang solat. Dia datang solat berjemaah di masjid, tapi dia juga menyembelih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada orang yang dia memandang rendah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat sunnah Nabi dengan pandangan yang hina. Dia juga pergi buat haji. Ya tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah Nabi ini satu perkara yang sangat tinggi, yang sangat agung. Sunnah inilah kita kena bawa dalam kehidupan kita, supaya dalam kehidupan kita sentiasa bersama dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Fikir risau baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana malam Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitulah kita usahakan malam kita. Bagaimana siang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana amalan baginda sallallahu alaihi wasallam di siang hari, begitulah amalan kita. Kita nak bawa kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam 100% dalam kehidupan kita. Dan beza yang kedua, kita dan sahabat. Dan tuan-tuan yang mulia, dia sunnah itu dia membezakan di antara orang Islam dan bukan Islam. Anda kata salah itu tidak membezakan secara berterusan. Memang masa kata beliau, masa satu orang Islam tu, orang Islam beza Islam dengan kufur tu ialah salah. Ketika dia bersalah, dia berbeza dengan orang Islam. Tetapi apabila dia selepas dia salah, dia bergaul, bercampur dengan orang ramai, tidak ada beza melainkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam solah ada sunnah yang tertentu dalam solah. Semasa dia keluar bergaul dengan manusia, ada sunnah yang tertentu yang dengannya dapat dikenal identiti seorang Islam. Tetapi sekiranya umat ini, walaupun sebab itu dia kata ke satu orang yang sembelih sunnah Nabi pun dia datang sembahyang, dia datang salah, salah tu salah. Tetapi apabila dia keluar daripada masjid, dia tak dapat dikenali tanpa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat dibezakan di antara orang Islam dan bukan Islam. Oleh kerana itu tuan-tuan yang mulia, sunnah ini dia membezakan di antara Islam dan bukan Islam. Oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia, Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi kata bahawa perkara yang paling mujahadah sekali pada zaman ini ialah untuk hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara paling mujahadah sekali, paling susah sekali untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu tanggungjawab ini tanggungjawab tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan ilmu agama, merupakan akhasul ummah, umat pilihan untuk hidupkan sunnah Nabi. Dan kerana itulah ilmu itu disampaikan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, sampaikan ilmu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan disampaikan kepada kita itu diamalkan untuk diwujudkan ilmu itu dalam kehidupan manusia. Dan juga beza yang kedua tuan-tuan yang mulia di antara kita dan sahabat, bahawa para sahabat radhiyallahu anhum mereka takut daripada dunia dan cinta musibah, masyaqqah. Ini beza. Dan untuk dunia, kita pula telah merancang berbagai-bagai rancangan untuk mendapatkan keduniaan kita. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka risau kalau mereka tak susah. Kemudian beliau mengisahkan sepasang suami isteri yang baru berkahwin, sahabat dan sahabiah kahwin.
Dalam sepanjang perkahwinan mereka, apabila pihak perempuan datang di rumah lelaki, sepanjang perkahwinan mereka 1 bulan, 2 bulan dah berlalu masa, dan tidak ada apa-apa kesusahan yang menimpa mereka. Kasih sayang, cinta mencintai, faham memahami satu sama lain, semua berjalan dengan baik. Dan sampai satu ketika isterinya telah mula dan kata, abang tolonglah lepaskan saya. Dia pun buat tak tahu saja. Kemudian mungkin bergurau. Kemudian tengah hari pun macam tu juga. Malam pun minta lagi, lepaskan saya, ceraikan saya. Dia kata, betul. Apa masalah? Dia kata, baiklah. Dia pun nak mula fikir, ada apa yang kamu rasa saya menyakiti kamu ke? Ataupun saya tak tunaikan apa-apa hak kamu ke? Bagi tahulah. Ataupun saya ada kata apa-apa mengenai keluarga, keturunan kamu yang menyebabkan kamu begitu kecil hati dan minta dilepaskan, diceraikan. Tak apalah, kalau kamu minta, sekarang mari kita jumpa Nabi SAW. Jadi dia ni, kalau kehidupan yang macam tu, mana kehidupan yang bahagia, gembira. Suami gembira sepatutnya. Seorang suami gembira, seorang isteri pun gembira, suka kehidupan yang bahagia. Tapi apabila isteri minta cerai ni, dia dah mula kepala fikir, runsing, risau, apa hal. Jalan pergi jumpa Nabi SAW. Dalam perjalanan fikir, risau, jalan punya jalan, fikir punya fikir, tersepak batu. Tersepak batu, luka, jatuh. Luka kaki, luka teruk, terjatuh dan pengsan pula. Kemudian isteri tengok suami pengsan, dia cari air apa yang patut dia buat. Perlahan-lahan suami dia pun dah sedar dari pengsan dia. Dalam keadaan agak terketar-ketar, dia pun bangun. Jom kita pergi jumpa Nabi. Isteri dia tak payah, jom kita balik. Tadi kita nak pergi sangat, nak jumpa Nabi. Dia kata, tak apa, habis semua yang cerita tadi habis, tutup buku, jom balik. Dah balik, Masya Allah, balik semua. Dia kata rata-rata dalam rumah ke kat mana ke, isteri ni dia lebih ghalib atas suami dia. Apa yang dia nak tu macam mana pun dia buat. Kalau suami yang tak saleh, isteri pun tak salihah, dia buat cara biadab. Apa yang dia nak, dia dapatkan juga. Kalau suami yang saleh, isteri yang salihah, dia buat dengan sopan, tapi apa maksud keinginan kehendak dia, dapat juga. Jadi begitulah tuan-tuan yang mulia. Dan sahabat ni bila tadi nak pergi, dah pergi, nak balik pun, suami nak pergi pun dah dekat dah. Dia balik, baliklah. Itulah keadaan dia. Kemudian dia kata sebenarnya setelah mereka balik, okay, tak apalah, dia pun lega sebab dia risau. Jadi kata, apa kena dengan kamu? Kamu kalau kata khushki, nak Urdu kata, makna dia ni kepala dia tak apa nak betul. Dia adalah shock kat mana ke, tiba-tiba keadaan bahagia, hidup senang, tiba-tiba nak minta cerai pula, ada shock kat mana. Dan dia kata sebenarnya dalam sepotong hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda mafhumnya, asyadul bala indallahil anbiya summa amsal fal amsal. Orang yang paling banyak ditimpa bala, kesusahan daripada Allah Subhanahu wa taala ialah nabi-nabi dan rasul-rasul. Kemudian orang yang hampir dan berikutnya. Jadi semenjak saya berada di rumah abang ni beberapa lama ni, tak ada nampak musibah langsung. Semua okey, baik. Jadi saya risau bahawa kalaulah anak abang ni orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, apa guna saya duduk di rumah abang? Jadi apabila kita berjalan nak pergi jumpa Nabi, abang tersepak batu, pecah ibu jari, jatuh pengsan pula lagi. Jadi saya tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala tak lupakan kita. Allah masih sayang kita. Makna tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna para sahabat, sahabiah, yakni mereka cinta, sayang, maksudnya musibah tu ialah satu asbab untuk seseorang mendapat kehampiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Terangkatnya darjat hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dosa akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala,
Tetapi kita takut dengan musibah dan kita muntazir, kata beliau, kita ternanti-nanti untuk bila datangnya dunia kepada kita. Jadi tuan-tuan yang mulia, saya akhiri bayan saya dengan kisah ini. Kata beliau, 21-22 tahun yang lalu, yakni akhir 90, awal 91, jemaah kami dibentuk untuk keluar di Rusia. Sadma ke jemaah? Sadma ke jemaah? 5 bulan setengah, jemaah 5 bulan setengah ke Rusia. Kemudian mereka pergi di Nizamuddin seminggu. Mereka ambil hidayat daripada sana, masyarakat daripada Nizamuddin dengan hidayat mereka. Dan mereka keluar di Rusia, di kawasan Uzbek, Kazakhstan, Uzbekistan. Dan di sana masjid tak banyak, sebahagiannya dah dirobohkan, dan setengah masjid sampai 100 bilik ada, tapi terpulang kepada pengurusi masjid. Kalau dia setuju untuk jemaah duduk, jemaah dapat duduk di masjid. Kalau dia tak setuju, mereka kena duduk di hotel. Dan kami duduk di satu masjid yang lebih kurang 3 bulan setengah. Daripada 5 bulan setengah jemaah kami itu, 5 bulan di sana, 3 bulan setengah kami duduk satu masjid. Dan daripada masjid tu dia jadi center. Kami pergi di mana-mana tempat, 50 km, 70 km, jumpa orang Islam balik. Kemudian pergi merata-rata tempat, kami duduk di sana. Kemudian setelah kami duduk di sana, bergaul orang tempatan di sana, jadi rapat, kami dah beritahu bahawa di sini ada satu orang alim, seorang alim hadis yang besar. Dia mengajar 18 tahun dah, 17 tahun, 18 tahun dia mengajar hadis sebelum datang fitnah komunis. Sekarang ni dia dah tua dah, 70-80 umur dia. Uzur. Kamu nak jumpa dia? Maulana kata, mesti kita nak jumpa dia. Kemudian saya dan 4 orang lagi kawan kata, jom kita pergi sekarang. Kita pergi jumpa dia, khususi ziarah dia. Dia kata bukan, cara jumpa ulama bukan macam ni. Ini dia tahu orang tempatan ni yang kenal dia. Kita hantar dia dulu, tanya waktu dia. Ini ulama ni kita kena hormati mereka. Tanya, bukan pergi redah semacam tu je. Pergi tanya bila waktu yang sesuai, yang kita dapat ziarah dia dan dia dapat terima kita dengan baik. Mungkin dia ada masyarakat, dia ada apa-apa. Dan juga kita juga perlu memelihara dia. Jangan sampai kita pergi dalam keadaan kita ternampak apa-apa kemaiban yang dia pun tak suka. Untuk kita lihat perkara tersebut, kita buat appointment dulu, buat mau'id dengan dia. Kemudian kawan tu pergi ambil temu janji. Kemudian kawan dia cerita balik, dia kata kalaulah saya ni rasa sepatutnya saya pergi jumpa mereka, dan kalaulah mereka tak, tapi saya tak mampu dah, uzur. Dan kalaulah mereka tak tanya saya bila waktu yang sesuai mereka nak datang, takut saya sakit, saya tak sihat, saya rasa saya nak panggil mereka datang jumpa saya sekarang. Tetapi oleh kerana dah mereka tanya bila waktu sesuai, sebab saya dalam keadaan sakit, menjadi kewajipan saya begitu waktu yang elok mereka datang untuk ziarah. Kita boleh yang saya rasa segar, selesa sikit lepas asar. Kami pun sembahyang asar hari itu. Lepas tu terus kami pergi. Jauhnya 20-25 minit saja daripada masjid. Kenderaan disediakan, naik kereta. Kata Maulana tak payah naik kereta lah, kami sepanjang hari berjalan naik kereta pergi sana sini. Jalan je lah. Mereka berjalan sampai rumah dia, ketuk pintu. Bila ketuk pintu, ada satu budak, ada lelaki kecil buka pintu. Buka aja pintu, terus dia menjerit, tetamu yang dah datang. Nah, sepanjang hari itu dah ada cerita dah bahawa tetamu nak datang, tetamu nak datang. Dan bila kami masuk saja, Syekh tadi, dia ni dah, dia duduk atas katil tu, dia nak duduk, nak bangun sendiri pun tak boleh, sakit. Tapi dia kata daripada tempat bilik dia tu ke pintu tu, daripada lebih kurang daripada dinding sana ke dinding sini, dia bangun
menerpa sambut kami. Jadi keluarga dia pun tak tahu macam mana dia bangun, macam mana dia sampai kat pintu. Syauq, maksudnya nak jumpa tetamu. Kami pun tak sambar dia, peluk dia, bawa dia pelan-pelan pergi duduk tempat sana. Jadi keluarga pun heran, dia ni tak boleh berjalan, nak bangun sendiri pun tak boleh. Tapi oleh kerana syauq nak jumpa dengan tetamu tu, dia boleh berjalan pada katil dia, mai kat pintu sambut tetamu. Dan orang sana, tuan-tuan yang mulia, yang biasa pergi tashkil kat sana, dia punya mehman nawazi, maksudnya ikram tetamu ni, jangan tanyalah. Duduk atas sapra saja 4 jam. Makan tak makan tu lain kira. Duduk 4 jam depan sapra. Dia akan bawa satu makanan. Kemudian lepas tu dia, masa tu Maulana muda lagi lah kan. Dia kata dia tanya, kata macam mana tuan sini, Masya Allah. Dia kata macam mana fitnah komunis yang boleh datang di sini, padahal kita ni nak jadi satu orang alim memang kena baca Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abi Daud, Dawratul Hadis, Siyah-Sitah tu semua dibaca. Nak jadi alim kena baca kitab-kitab tu dulu, baru dia keluar daripada Dawratul Hadis. Orang panggil lah Maulana ke ustaz ke. Dan musannif tu kebanyakan semua daripada sana, daripada Uzbek, daripada Kazakh, semua kawasan-kawasan situ, Sajistan, semua kawasan situ. Macam mana fitnah komunis boleh datang, padahal ulama-ulama besar, ilmu, hadis semua dengan kamu? Dia kata, anak, kamu ni kalau nak tengok daripada segi umur ni, lebih muda daripada cucu, pangkat cucu baik cicit aku. Dia kata, kamu ni pangkat cicit aku. Tapi dia kata, kalaulah ada orang tanya aku, ada tanya saya soalan ni 20 tahun dulu, saya tak boleh jawab. Tapi hari ni kamu tanya, insya-Allah aku jawab. Dia pun heran. Apa sebab yang bertambahnya ilmunya, dulu tak tahu, lah tahu pula. Apa sebab yang bertambahnya ilmu, yang dulu kalau orang tanya 20 tahun dulu saya tak boleh jawab, sekarang baru boleh jawab. Dia kata, masa saya balik daripada Mesir dulu dan saya mula mengajar, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kemasyhuran, halqah saya lah paling ramai pelajar-pelajar datang belajar, paling ramai. Dan mengenai kedatangan dia, kepulangan dia, daras dia, pengajian dia tu dah jadi ni muhaddis yang muda, muhaddis muda fulan-fulan. Ramai orang belajar dengan dia. Tetapi kata beliau, kami hanya memberi tumpuan kepada orang yang di dalam ihatah dinding masjid madrasah kami sahaja. Kami tak ada hubungan, tak peduli orang kat luar, orang awam. Kami mengajar orang yang datang mengaji, kami mengajar, yang bagi tumpuan pada mereka. Tak ada hubungan langsung dengan orang yang luar. Dan sedikit demi sedikit puak batil telah masukkan fikiran mereka kepada orang awam di luar, sehingga keadaan menjadi berubah. Keadaan menjadi berubah. Dan dia kata, saya tak pernah tengok orang lain, yang ni Rusi, orang Rusia sendiri yang bunuh ulama atau muhaddis. Tapi aku tengok dengan mata kepala aku sendiri, anak-anak mufassir yang bunuh mufassir, anak-anak muhaddis yang sembelih bapa dia sendiri. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kata beliau, wahai anak, kamu ingatlah, sejak jemaah tabligh datang dan jumpa aku faham, kalaulah kami buat usaha ni 20 tahun dulu, sudah tentu musibat fitnah komunis ni tak datang kat kami. Sebab kata beliau, orang batil ni, dia tak akan datang dakwah kamu kepada kebatilan. Dia akan datang kepada orang awam. Dia akan rosakkan zihin orang awam. Dia akan ambil orang awam jadi orang dia. Dan daripada sanalah datang kerosakan. Dan dia cerita panjang lebar dengan penuh sedih tua. Kemudian lah bila kami nak balik, kami kata
tolonglah doa untuk kami. Tuan orang alim, orang tua, dia kata tolonglah, jangan minta saya doa kat kamu. Sebab untuk doa ni sebenarnya, untuk terimanya doa ni ada syarat. Syarat dia makanan, nak makan halal. Ni sejak 70 tahun, sejak 70 tahun yang lalu, kami dapat makanan daripada ration kerajaan. Kami tak tahu apa dia bagi kami makan. Ni kamu berada di jalan Allah, kamu musafir, kamu doalah. Inilah akhir-akhir hayat aku. Kamu berdoa, aku aminkan doa kamu. Mudah-mudahan Allah ampun kami. Allah ampun saya. Ini keadaan umat tuan-tuan yang mulia. Jadi kita tidak boleh memada dengan apa pelajar yang ada di hadapan kita, orang yang kita mengajar. Kalau kita tidak sibukkan diri kita dengan orang awam, orang awam akan diambil oleh puak-puak batil. Dan kemudian jemaah kami terus bergerak masuk Mongolia. Tapi kami dapat visa hanya 2 minggu. 2 bulan? Sini Baradin, Mongolia kini. Jadi cuma ada 12 hari je dia masuk ke Mongolia. Mongolia dia ada 220,000 penduduk. 22 lakh, 220,000 penduduk. Dan dia pergi di sana, dia dapati bahawa ada satu kampung tu ada lebih kurang 22,000 orang Islam, 20,000. Satu kampung 10,000, satu kampung lagi 15,000 orang Islam. Orang Islam. Dan bila kami datang dengan sunnah janggut, mereka tahan kami tengah jalan. Anak-anak mereka tahan kami tengah jalan. Balik masuk rumah mereka, bawa gambar datuk bapak-bapak mereka dan datuk mereka. Tengok janggut ada sama macam pegang janggut kami ni. Bawa Muslim. Nak bagi tahu mereka adalah anak-anak orang Islam. Tapi kata beliau, seorang pun tak tahu kalimah. Apatah lagi semayang tuan-tuan, apatah lagi solat. Kalimah tak tahu. Kami ajar mereka. Jadi semasa kami dah 12 hari, pendek sangat, kami ajar mereka kalimah. Bila kami nak balik, mereka datang 60-70 km jalan kaki tuan-tuan yang mulia, sampai airport. Mereka kata bahawa kamu orang Islam, kami kita saudara, kami pun orang Islam, kita saudara. Ni kamu dah nak balik. Kami kalimah, baru belajar kalimah, semayang kami tak belajar lagi, solat kami tak belajar lagi. Tapi kamu terpaksa balik kerana visa kamu hanya 12 hari. Datang bagi tahulah kat kawan-kawan kamu bahawa ramai lagi kawan-kawan kamu di sana. Yang mereka tak tahu kalimah, mereka tak tahu semayang. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ni umat ni sedang menanti kedatangan tuan-tuan. Umat sedang menanti kedatangan tuan-tuan. Ni sekiranya kita tidak usaha atas umat ini, satu tabaqat, satu golongan yang mereka nak, mereka datang belajar, mereka masuk madrasah, mereka datang di masjid, tuan-tuan dapat ajar mereka. Tapi segolongan besar mereka tak dapat temui sekiranya kita tidak datang jumpa mereka. Ya, termasuk ni tuan-tuan yang mulia. Jadi golongan ulama ni adalah golongan yang sangat penting dalam umat. Jadi insya-Allah termasuk ni, masya-Allah, siapa di antara tuan-tuan sedia untuk kelas tahun tunai, masya-Allah. Bangun tuan, masya-Allah. Masya-Allah. Jemaah tashkil ada sekalian tuan-tuan. Tolong bagi nama tuan-tuan. Masya Allah, kata Maulana, kita dengan sifat syafaqah, sifat rahmah kita bawa dalam diri kita. Kita rahmatilah umat ini, kita kesianlah ke umat ini, sambil kita amalkan ilmu agama yang Allah kurniakan kepada kita. Kita jumpalah mereka. Jadi untuk kita keluar dan jumpa mereka, tuan-tuan yang mulia, kita lambangkanlah masa satu tahun tunai, Masya Allah. InsyaAllah tuan. InsyaAllah. Kalau awam dengan setahun mereka memang takut. Tapi ulama dengan setahun ni biasa, mereka dah hidup mereka seluruh dalam pondok dan menjahadah untuk agama. Setahun ni bagi ulama tak ada apa-apa, Masya Allah. Bangun insyaAllah tuan, silakan. Kemudian dia juga ada beritahu tadi ada satu madrasah. Madrasah kan nampak Alif Bay. Maulana. Madrasah kan nampak Alif Bay.
Madrasah Jubara Alam Beg. Alam Beg. Ulud Beg. Ha? Ulud Beg. Ulud Beg. Satu madrasah yang besar dengan Ulud Beg. Madrasah begitu besar dia macam satu bandar tu, punya besar. Dan orang sana masa kami datang di Russia, dan kami kata mereka nak cuba dapatkan balik daripada kerana tak tahu sekarang ni apa dah jadi selama 20 tahun yang lalu. Masya Allah. Orang Bangladesh semua bangun untuk setahun tuan, Masya Allah. Ustaz-ustaz kita dalam Malaysia pun Insya Allah. Dulu satu orang alim dari Indonesia, masa saya belajar di Pakistan dulu, dia datang Masya Allah Jamshid, dia kata, Mohana saya nak keluar 4 bulan ke setahun? Jadi Mohana gurau dengan dia, kalau tuan nak bangun bersama awam, keluarlah 4 bulan. Nak bangun dengan ulama atas apa yang kita masyarakat, keluarlah setahun. Dia kata, tak apa, saya nak keluar setahun, nak bangun dengan ulama. Dia kata, Masya Allah, silakan tuan. Masya Allah, tunai Insya Allah. Tunai itu mana lepas seminggu, 2 minggu, 3 minggu bolehlah. Sebulan pun masih tunai lagi Insya Allah. Bangun Insya Allah, setahun Insya Allah. Siapa? Tuan-tuan yang sedang mengajar dalam madrasah, jadi sampai 15 Syaban kita boleh mulakan setahun kita. Lepas raya pun tak apa lagi. Insya Allah. Siapa tuan? Masya Allah. Yang sudah setahun boleh bagi 4 bulan tunai untuk negara jauh. Mohon cerita dia pergi Rusia 20 tahun dulu. Masya Allah. Kita pun tuan-tuan mulia terlepas pergi Rusia, alhamdulillah sana Allahu Akbar. Dah rasa macam Malaysia dah. Lebih macam orang kata tadi, sambutan tamu Masya Allah luar biasa. Betul. Makanan tu dia letak tu Masya Allah. Waktu tu mungkin 4 jam, mungkin Masya Allah. Sekarang tinggal 3 jam lah Masya Allah. Duduk terseperah Masya Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang mulia, di tempatan kita juga, di mahallah kita, di hayy kita, di masjid kita masing-masing, kita sibukkanlah diri kita dengan usaha tempatan di muamal di sana. Dan paling kurang tuan-tuan yang mulia, kita berilah dorongan dan galakkan dorongan kepada kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang buat usaha di sana. Dan kalau jemaah datang, kita nusrah mereka. Paling kurang tuan-tuan yang mulia, kita bagi tahu kepada makmum-makmum kita, mungkin kita imam, mungkin kita ustaz di situ, kita bagi tahu mereka, Masya Allah, jemaah orang-orang yang baik datang. Tuan mereka berusaha Nabi SAW, dan bagilah masa bersama dengan mereka. Kita boleh mungkin kita duduklah halaqah ta'lim mereka, bantu mereka, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
اللهم إنا قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقربائنا ولجيراننا ولجميع أقربائنا ولجيراننا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اهدنا واهدي بنا اللهم اهد الناس جميعا اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهدي بنا اللهم اهد الناس جميعا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المفلحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يوم القيامة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا كشفته ولا مصيبة إلا دفعته ولا ضرا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا سلمته وبلغته وغنمته ولا مريضا إلا شافيته ولا مريضا إلا شافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة
إلا قضيتها وعافيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.